ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah muslimin muslimat yang dikasihi, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 prinsip penyucian jiwa, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumallah, ulama besar di Madinah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dalam kuliah-kuliah yang lepas kita telah membahaskan 6 prinsip yang pertama daripada 10 prinsip penyucian jiwa. Dalam prinsip yang pertama kita membahaskan keutamaan tauhid. Tauhid menjadi asas penyucian jiwa, mengesakan Allah dalam hal-hal ibadah, menjauhi hal-hal syirik. Kemudian prinsip yang kedua, berdoa, memohon, meminta daripada Allah secara tulus, ikhlas. Ia merupakan kunci penyucian jiwa. Kemudian kita telah membahaskan prinsip yang ketiga, bahawa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber rujukan buat penyucian jiwa. Prinsip yang keempat, mengambil contoh tauladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara-cara, kaedah-kaedah, amalan-amalan penyucian jiwa. Manakala prinsip yang kelima, kita telah membahaskan prinsip takhliyah dan tahliyah. Prinsip takhliyah dan tahliyah penyucian jiwa. Manakala prinsip yang keenam, menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, menjauhkannya daripada kebaikan serta menjerumuskannya ke lembah kehinaan. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menodai kesucian jiwa kita. Adapun pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bahaskan prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam dalam penyucian jiwa, dalam tazkiyatun nafs. Prinsip yang keenam ialah, prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh dalam penyucian jiwa ialah mengingati kematian dan mengingati pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. Tadhakkurul maut wa liqa'illahi Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, untuk mereka yang mengikuti perbahasan kitab ini dengan menggunakan kitab yang saya gunakan, kitab terjemahan bertajuk 10 prinsip penyucian jiwa, bolehlah lihat di surat 82, buku 10 prinsip penyucian jiwa, terbitan PIS, terjemahan bahasa Melayu. Boleh lihat di surat 82. Tuan-tuan dan puan-puan, penulis Syekh Abdul Razak, dia memulakan perbahasan bab ini dengan membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap seseorang melihat dan memerhatikan apa yang telah dia sediakan untuk hari esok. Dan hendaklah dia memerhatikan apa yang dia telah sediakan untuk hari esok. Jadi bahagian akhir ayat ini daripada surah Al-Hashr ayat 18, itulah petunjuk dalil yang nak ditekankan dalam ayat ini tentang pentingnya seseorang memerhatikan apa yang telah dia sediakan untuk hari esok. Apa yang dimaksudkan dengan hari esok? Yakni hari akhirat, ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman supaya bertakwa dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan sebagai bekalan untuk hari pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hari penghitungan amalan pada hari akhirat kelak. Nah, ini dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita tentang perlunya kita mempersiapkan diri. Perlunya kita mempersiapkan diri untuk bertemu Allah, untuk dibangkitkan, dihimputkan dan dihitung amalan-amalan kita pada hari akhirat kelak. Maka hendaklah kita melihat-lihat apa yang telah kita sediakan. Apa yang telah kita sediakan daripada amalan kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana yakinlah bahawa sekiranya kita telah melakukan persiapan-persiapan yang sepatutnya, maka kebahagiaan untuk orang tersebut. Dan sekiranya seseorang itu tidak melakukan persiapan-persiapan yang sepatutnya, sebaliknya dia lalai leka dengan kehidupan dunia, lalai leka dengan kesenangan dan segala macam nikmat sementara di dunia, yakinlah bahawa dia akan berdepan dengan kekecewaan yang luar biasa serta kesedihan yang teramat pada hari akhirat kelak. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penulis dia membawakan pula hadis Nabi SAW, hadis yang diterafkan sebagai hasan oleh Ibnu Majah, di mana Nabi SAW bersabda, "Akthiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut." Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati penghapus segala kelazatan, iaitu kematian. Perbanyakkanlah mengingati penghapus segala kelazatan, iaitu kematian. Kerana itulah realiti kematian, bahawa apabila seseorang itu bertemu dengan ajalnya, maka waktu itu segala apa urusannya di dunia, segala apa yang dinikmatinya di dunia akan terhenti waktu itu. Segala apa kesenangan, makan minum, pakaian, tempat tinggal, ahli keluarga, isteri, anak-anak dan segala macam kenikmatan, kesenangan dunia akan terhenti waktu itu. Jadi kerana itu Nabi mengatakan, perbanyakkanlah mengingati penghapus segala kelazatan, iaitu kematian. Kenapa? Kerana mati itu pasti. Tidak ada sesiapa yang akan selamat daripada kematian. Itu realiti. Sebanyak mana pun seseorang itu nak melupakan walau macam mana sekalipun dia tak nak ingat mati, walau macam mana sekalipun dia lalai, dia leka, dia alpa dan dia nak melupakan soal-soal kematian, kematian itu tidak akan pernah melupakan dia. Ajal telah pun ditetapkan, dan ajal akan pasti menjemput setiap seorang daripada kita, tak kira waktu itu umur kita berapa. Sama ada di pertengahan umur,
atau di peringkat awal umur, atau umur sudah lanjut sampai ke berapa sekalipun, yang pastinya seseorang itu tidak akan hidup selama-lamanya di dunia, walau macam mana sekalipun dia ingin untuk mengecapi hal tersebut, seperti mana halnya orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah sebut dalam Al-Quran, mafhumnya orang-orang kafir ini mengharapkan supaya umurnya sampai 1000 tahun. Maksudnya demikian harapan dan cita-cita orang-orang kafir, sedaya upaya nak terus hidup di dunia. Kalau boleh nak hidup sampai 1000 tahun, Allah kata dalam Al-Quran. Sedangkan realiti hakikat sama sekali, ya, dia tidak akan mengecapi umur panjang sedemikian. Yang pastinya akan tiba satu hari semua kita akan mati, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan pasti merasai kematian. Dan apa guna, apa sebab agaknya Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata perbanyakkanlah mengingati penghapus segala kelazatan. Yang ini perbanyakkanlah mengingati kematian. Yang ini dengan kata lain, Nabi menyuruh supaya kita memperbanyakkan mengingati kematian. Apa agaknya Nabi memerintahkan supaya kita berbuat demikian? Kenapa Nabi suruh kita buat macam tu? Kalau bukan bertujuan supaya kita mempersiapkan diri untuk berdepan dengan kematian. Bertujuan supaya kita sedar dan ingat bahawa segala apa dalam dunia adalah sementara. Maka jangan sekali-kali kita memberikan segala perhatian atau fokus kita buat dunia yang sementara ni. Sebaliknya hendaklah kita, ya, pandangan kita, matlamat kita, objektif kita sentiasa kepada apa yang menanti di kemudian hari. Pandangan dan objektif kita sentiasa tertumpu kepada kehidupan yang kekal berbanding kemudian kehidupan yang sementara. Kehidupan yang kekal iaitu kehidupan di hari akhirat nanti. Kerana yang pastinya waktu itu manusia akan dibahagikan kepada dua kelompok, dan dua kelompok sahaja. Kelompok yang masuk ke syurga, semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan mereka, dan atau kelompok yang masuk ke api neraka, wal'iyadhu billah, ya. Maka hendaklah orang yang berakal, orang yang ada kesedaran, orang yang cerdas, semestinya dia akan menginginkan syurga Allah dan mengambil persediaan-persediaan yang sepatutnya untuk ke syurga Allah tersebut. Seterusnya kata penulis, kematian merupakan pemisah antara negeri ini, yakni negeri dunia, dan negeri yang tetap, yang kekal, iaitu akhirat. Ia adalah pemisah antara waktu amal dan balasan atasnya. Jadi kematian adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Kematian, seperti mana kematian adalah pemisah antara tempoh beramal dan tempoh mendapat balasan. Waktu beramal dan waktu mendapat balasan atas amalan-amalan tersebut. Ia juga merupakan pembeza antara mempersiapkan bekal dan menerima ganjarannya. Tidak ada lagi peluang selepas itu untuk bertaubat dan beristighfar daripada segala kesalahan, daripada segala kejahatan. Yakni kalau ajal sudah tiba, maka tertutuplah pintu taubat, tertutuplah pintu istighfar, ya. Tiada juga peluang lagi selepasnya untuk memperbanyakkan kebaikan, sebagaimana firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an dan tidak ada gunanya taubat
buat orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, sehingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, yakni ajal semakin dekat, dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sedangkan taubatnya itu sudah terlambat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pintu Allah sentiasa terbuka selagi mana nyawa belum sampai ke halkum dan selagi mana matahari belum terbit daripada barat. Selagi mana belum tiba dua perkara ini, maka selagi itu pintu Allah sentiasa terbuka luas buat hamba-hambanya yang bersalah, buat hamba-hambanya yang ingin bertaubat daripada kesalahan-kesalahan. Tak kira apa juga kesalahan, sebesar-besarnya apatah lagi sekecil-kecilnya, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi mana ajal belum tiba. Ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat 18. Setelah itu kata penulis, kemudian kematian itu pasti akan dirasai oleh setiap insan. Kematian pasti akan dirasai oleh setiap insan tanpa sebarang keraguan. Sebagaimana firman Allah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada umatmu, kepada para sahabat dan umatmu, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap ia akan menemui kamu. Maut akan tetap datang menjemput kita apabila tiba masanya. Maut tidak akan tunggu. Maut tidak akan menanti kita kerana itu atau kerana ini. Sama ada kita di tempat mukim kita atau kita sedang bermusafir. Sama ada kita sedang melakukan sesuatu atau sedang duduk-duduk beristirahat. Sama ada dalam keadaan kita berjaga atau dalam keadaan tidur. Apabila ajal seseorang itu telah tiba, maka dia tidak akan terlambat sedikit pun ataupun terlewat. Kemudian penulis membawakan juga firman Allah, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu apabila sampai ajal, sekalipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Yang ini tidak ada apa yang dapat menghalang maut sekiranya ajal sudah tiba, sekalipun seorang itu sedang melindungi dirinya dalam peti besi, dalam benteng yang kuat lagi kukuh, sekalipun ada pengawal-pengawal, doktor-doktor berada sekelilingnya memerhatikan keadaan kesihatannya dan seumpamanya. Kalau ajal sudah tiba, seseorang itu pasti akan meninggalkan dunia ini waktu itu. Kematian juga boleh datang kepada manusia secara tiba-tiba. Firman Allah, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila datangnya tempohnya, maka apabila datang ajalnya, tidak dapat mereka dilewatkan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Ajal itu tidak dapat dilewatkan ataupun dipercepatkan. Surah Al-A'raf ayat 34. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, berapa ramai orang yang keluar daripada rumahnya, atau berapa ramai orang yang keluar dari rumahnya dan memandu kenderaannya,
lalu dia pulang dalam keadaan dipikul dalam lipatan kain kafan. Berapa ramai orang yang berkata kepada isterinya, sediakan makanan untukku, lalu dia mati tanpa sempat untuk makan. Berapa ramai orang yang memakai pakaiannya, mengancing butangnya, tetapi tidaklah membuka kancing pakaiannya itu, melainkan tukang mandi mayatnya. Justru, kata penulis, ingatan seorang hamba terhadap kematian berupaya memberi manfaat yang besar. Perkara tersebut dapat membangkitkan hati yang lalai, menghidupkan hati yang mati, memperelok penghadapan seorang hamba kepada Allah, memperelokkan diri seorang itu untuk pergi menghadap Allah, untuk mendekati Allah, di samping menghilangkan kealpaan dan pengabaian ketaatan terhadap Allah Azza wa Jal. Yani penulis, tuan-tuan dan puan-puan, penulis di sini menyebutkan kelebihan-kelebihan atau tujuan mengapa syariat menuntut supaya kita mengingati kematian. Kemudian penulis dia menukilkan kenyataan daripada Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tokoh besar daripada kalangan generasi salaf. Dia mengatakan, "Lau faraka dhikrul maut qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi." Kalaulah mengingati mati itu berpisah dengan hatiku, niscaya aku bimbangkan kerosakan hatiku. Jadi ini satu poin kenyataan daripada ulama salaf tentang betapa mengingati kematian merupakan antara prinsip atau cara untuk seseorang itu menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya daripada kotoran-kotoran noda-noda syirik, noda-noda kufur, noda-noda bid'ah, dan juga noda-noda maksiat, supaya dia dapat pergi menghadap Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih, iaitu dengan terus-menerus mengingati kematian. Apa agaknya, tuan-tuan, keadaan seseorang yang sentiasa mengingati kematian, atau dari semasa ke semasa dia sedaya upaya cuba mengingati kematian? Apa agaknya, bagaimana keadaan orang itu? Apa yang dapat kita katakan di sini, orang yang dalam keadaan hatinya segar, hatinya jaga, ini tidak lalai, tidak lupa, tidak alpa, hatinya dalam keadaan segar, jaga, mengingati kematian, ialah orang yang dalam keadaan pasrah, atau kita kata dalam keadaan inabah. Seperti inabah, yakni kembali kepada Allah. Orangnya dalam keadaan bersedia untuk bertemu dengan Allah. Hatinya tidak terpaut, terikat dengan dunia, dengan segala macam kesenangan, dengan segala macam tarikan dan sebagainya. Dia tidak akan terpaut dengan dunia. Hatinya
sentiasa mengingati kematian. Yang dia dalam keadaan dari semasa ke semasa dia dalam keadaan mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan dunia itu, bukan mempersiapkan diri untuk terus nak tinggal di dunia. Seperti mana yang kita lihat keadaan ramai orang yang kadang-kala kita lihat antaranya mereka mengumpul-ngumpul kekayaan untuk nak membina mahligai, bekerja siang malam tak kira masa, semata-mata untuk nak mengejar dunia itu, sehingga mengabaikan hal-hal yang lain, sehingga mengabaikan keluarganya, sehingga mengabaikan hal-hal agamanya, mengabaikan hal-hal ibadahnya. Dia mengabaikan semua itu. Kenapa? Kerana nak mengejar dunia itu, kerana nak mengejar rumah yang ingin dibinanya, kerana nak mengejar kenderaan yang ingin dibelinya, kerana merancang untuk nak pergi berjalan-jalan, melihat tempat ini, tempat itu dan seumpamanya, kerana ingin membeli ini, membeli itu daripada hal-hal perkara-perkara material. Keadaan orang itu sehingga seolah-olah dia segala perhatian dan fokusnya untuk nak terus menetap di dunia. Jadi itu keadaan orang yang hidup di dunia seolah-olah dia ingin terus tinggal di dunia. Ini berbeza sama sekali dengan orang yang hatinya sentiasa dalam keadaan mengingati kematian, di mana antara yang dapat kita katakan ialah dia berpada-pada. Dia berpada-pada dalam hal dunianya, tetapi bersungguh-sungguh dalam hal agamanya. Dia berpada-pada dalam hal-hal material, tetapi memberikan perhatian sepenuhnya kepada amalan-amalan ibadahnya. Jadi dia tidaklah terlalu mengharapkan dunia itu. Jika dikurniakan rezeki, dia bersyukur. Jika tidak, dia bersabar. Dan dia tidaklah menganggap satu kerugian jika dia tidak dapat tinggal di mahligai yang besar. Dia tidak menganggap satu kerugian jika dia tidak dapat membeli kereta-kereta mewah dan seumpamanya. Dia tidak menganggap satu kerugian jika dia tidak dapat membeli ini dan itu, atau pergi berjalan, bercuti ke sini dan ke sana dan seumpamanya itu daripada hal-hal dunia. Dia tidak menganggapnya sebagai satu kerugian. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, dia tenang dan sabar. Kenapa? Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aisha al-akhirah. Tidaklah ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan kehidupan akhirat. Kenapa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya? Kerana kehidupan akhirat kekal abadi. Adapun kehidupan dunia dia sementara. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, barangkali 60 tahun, 70 tahun, selepas tu semua kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesempatan, ada pihak penganjur dia minta supaya saya memberikan soalan kuis. Pihak penganjur meminta supaya saya memberikan satu soalan kuis kepada para pendengar. Soalan ni saya lontarkan secara lisan je lah, ya. Satu soalan yang akan saya lontarkan secara lisan, dan sesiapa yang dapat memberikan jawapan, dan saya kira mungkin kena beri jawapan dalam ruangan komen tu lah. Jadi siapa yang dapat memberikan jawapan dalam ruangan komen, siapa yang cepat lah
ya, akan diberikan hadiah. Akan diberikan hadiah oleh pihak penganjur. Baik, dah bersedia atau tidak untuk saya lontarkan soalan itu? Baik, soalan kuis. Bersiap sedia? Soalannya ialah, apakah 4 peringkat kehidupan yang dilalui oleh setiap seorang manusia? Ya. Apakah 4 peringkat kehidupan? Apakah 4 peringkat kehidupan yang dilalui oleh setiap seorang manusia? Setiap seorang manusia dia akan melalui 4 peringkat kehidupan itu. Apakah 4 peringkat kehidupan tersebut? Boleh, ya, minta disenaraikan 1, 2, 3 dan 4, ya. Baik, saya berikan masa sampai akhir kuliah untuk difikirkan dan diberikan jawapannya, ya. Siapa orang yang pertama dapat menjawab akan disediakan hadiah, ya. Baik. Kita sambung, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang hamba akan sentiasa berada dalam kebaikan jika dia sering memerhatikan kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat selepas kematiannya, dan tempat kembalinya selepas kematian. Seseorang manusia akan sentiasa dalam keadaan baik. Lihat, apabila kita sebut benda ni baik atau buruk, seperti mana dalam kenyataan penulis di sini, setiap seorang hamba akan sentiasa berada dalam kebaikan. Perhatikan perkataan kebaikan, perkataan baik. Baik atau buruk, kita kena sentiasa ingat, dia menurut timbangan syarak, bukan menurut pendapat manusia, menurut pendapat si fulan, bukan mengikut statistik, uji kaji dan sebagainya. Tidak. Timbangan baik dan buruk itu kembali kepada syarak. Jadi kata penulis, seorang hamba itu akan sentiasa dalam keadaan baik jika dia sering memerhatikan kedudukannya di hadapan Allah pada hari akhir kelak. Maksudnya sentiasa dia memikirkan bagaimana nasibnya di hari akhirat. Adakah dia akan selamat atau tidak? Kalau dia sentiasa memikirkan hal itu, maka dia dalam keadaan baik. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, aku membayangkan diriku di syurga sedang makan buah-buahannya, minum daripada sungai-sungainya, memeluk perawan-perawan, yakni bidadari-bidadarinya. Kemudian aku membayangkan diriku berada dalam neraka sedang makan buah zakumnya, minum daripada air nanah penghuninya, membaiki rantai-rantai dan belenggunya, yakni besi-besi yang merantai penghuni neraka itu. Lalu aku katakan pada diriku, wahai diriku, mana satu yang engkau inginkan? Lalu ia menjawab, aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku beramal soleh. Lalu aku katakan, engkau sudah pun mencapai cita-cita tersebut, maka beramallah. Yani sentiasa seorang itu kalau dia memikirkan keadaan nasibnya di hari akhirat, sama ada dia nak pergi ke syurga atau api neraka, semestinya semua kita menginginkan syurga. Tinggal lagi sama ada kita telah melakukan persediaan untuknya atau tidak. Maka apakah persediaan tersebut untuk melayakkan seseorang ke syurga?
tidak ada lain kecuali memperbanyakkan amal-amal soleh. Maka di sini persoalan sama ada kita telah pun menyediakan bekalan tersebut ataupun tidak. Katakanlah juga kepadanya. Ini sambungan kenyataan Ibrahim At-Taimi tadi. Wahai diri, wahai jiwa, wahai hati, jika aku mati kelak, siapakah yang akan mengerjakan solat untukku selepas kematian? Siapakah yang akan berpuasa untukku? Siapakah yang akan bertaubat untukku daripada dosa-dosa dan kecuaianku? Ya, ini semua soalan-soalan untuk kita bermuhasabah. Kita kena tanya diri, kalau kita dah mati nanti, siapa yang nak solat untuk kita? Untuk menambahkan amal ibadah kita. Siapa yang nak berpuasa untuk kita? Siapa yang nak bertaubat untuk kita sebelum itu kita cuai, lalai leka? Apa jawapannya? Jawapan yang sebenarnya, yang sepatutnya, tidak ada sesiapa yang dapat berbuat demikian untuk kita. Tidak ada sesiapa yang dapat solat untuk kita. Tidak ada sesiapa yang dapat berpuasa kalau sebelum itu kita tidak berpuasa. Tidak ada sesiapa yang dapat bertaubat untuk kita kalau kita sudah mati, sekiranya sebelum itu kita tidak bertaubat. Maka ini semua peringatan supaya kita sentiasa dalam keadaan ingat, sedar dan melakukan persiapan-persiapan. Sentiasa kita dalam keadaan mempersiapkan diri. Ambillah segala apa kesempatan yang datang untuk kita perbanyakkan amal ibadah kita. Pastikan kita menjaga perkara-perkara fardu, salat fardu 5 waktu, puasa wajib, puasa Ramadan. Pastikan kita mengeluarkan zakat. Pastikan kita, kalau kita belum lagi mengerjakan haji, kita mengambil inisiatif untuk mengumpul perbelanjaan untuk nak pergi ke tanah suci. Kita pastikan amalan-amalan yang wajib, kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan sunat seperti solat-solat sunat, qabliyah dan ba'diyah, solat malam, tahajud, witir, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Banyak jalan-jalan kebaikan. Kita bantu orang, kita memperbanyakkan salam. Banyakkan salam. Bermula dengan ahli keluarga kita. Sampaikan, berikan salam pada ahli keluarga, kepada sesama suami isteri, anak-anak, bagi salam. Ini semua doa-doa kebaikan yang dituntut. Jadi ini kita kata sentiasa kita berusaha ke arah mempersiapkan diri untuk kematian, memperbanyakkan bekalan amal kita untuk kita bawa ke akhirat. Moga-moga dengan bekalan amal-amal soleh ini kita dapat menghadap Allah dan menerima ganjaran yang baik daripadanya. Jadi apa yang nak dikatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa mengingati kematian dan mengingati hari pertemuan dengan Allah, ini merupakan antara prinsip penyucian jiwa. Mengingati kematian. Dan jangan lalai dengan dunia. Lalai dengan dunia adalah di antara apa yang boleh menodai jiwa kita. Lalai dengan dunia, terlalu mengejar kekayaan dunia dan sebagainya, ini di antara apa yang boleh menodai jiwa. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat ada yang sudah memberikan jawapan-jawapan.
kepada pertanyaan tadi, apakah 4 peringkat kehidupan yang akan dilalui oleh setiap seorang manusia? Saya tengok ramai yang telah memberikan jawapan yang betul, iaitu alam rahim, iaitu alam ketika dalam kandungan perut ibu, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, dan yang keempat yang terakhir ialah alam akhirat. Itu betul lah tu. Itulah dia 4 peringkat kehidupan yang akan dilalui oleh setiap seorang manusia, di mana setiap peringkat kehidupan itu berbeza daripada peringkat-peringkat yang lain. Jadi saya ucapkan tahniah kepada mereka yang telah berjaya memberikan jawapan-jawapan yang betul, dan saya kira pihak pengurusan, pihak admin akan berhubung dengan tuan-tuan yang dapat memberikan jawapan-jawapan tadi, Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di sini sahaja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.